Pada sehari dua ini, terdapat beberapa hantaran menarik di Facebook milik Zahid Hamidi, Ekadir Jassin dan Najib Razak yang kemudian disiarkan di media lain, contohnya di Malaysia kini. Ia bermula dengan hantaran Zahid Hamidi yang menunjukkan Najib Razak dan beberapa rakan mengunjunginya. Hantaran tersebut mendapat reaksi balas dari Ekadir Jassin yang menulis di Facebooknya dan hantaran itu kemudian diberi respon pula oleh Najib Razak. Ini adalah hantaran dari Zahid Hamidi. Malam tadi menerima kunjungan Datuk Seri Najib dan rombongan ke rumah saya. Terima kasih. Kami sudah siap siaga untuk PRU 15. Adakah anda semua sudah bersedia bersama kami? Katanya. Disiarkan bersama gambar Najib Razak dan dua orang yang lain. Kemudian Ekadir Jassin memberikan reaksi terhadap hantaran Zahid tersebut. Di dalam tulisannya, ia mengatakan 1. Bahasa rahsia, kritik, maksud tersembunyi. 2. Adakah UMNO BN sudah bersedia menjatuhkan Kerajaan Melayu Islam Perikatan Nasional Pimpinan Muhyiddin Mohamad Yassin bagi memaksa PRU ke-15 diadakan lebih awal? 3. Bubarkan Parlimen dan adakan pilihan raya umum lebih awal adalah mantra UMNO. 4. Atau adakah kedua-dua mereka hendak membayangkan dan meyakinkan penyokong bahawa mereka akan lepas kes jenayah di mahkamah? 5. UMNO BN tidak rugi apa-apa. Mereka kalah PRU ke-14, tapi Muhyiddin pungut mereka dari pinggiran politik dan anugerahkan mereka jawatan Menteri, Menteri Besar dan GLC. 6. Muhyiddin memberi mereka kuasa eksekutif dan sekaligus mengiktiraf muafakat nasional UMNO PAS. 7. Dengan kekuatan jawatan Menteri, Menteri Besar dan GLC yang Muhyiddin berikan itu, UMNO dan PAS kini mempunyai kekuatan menentukan, kekal atau jatuh Kerajaan Perikatan Nasional. 8. Dalam bahasa yang mudah, Muhyiddin dan fiksionnya dalam bersatu bergantung hayat kepada UMNO dan PAS. 9. Mampukah bersatu fiksyen Muhyiddin menentang Pakatan Harapan dan Muafakat Nasional dalam PRU akan datang? Seterusnya, Najib Razak membuat hantaran balas segera terhadap tulisan Ekadir Jassin tersebut dengan agak sinis. Saya tulis perlahan-lahan sekali lagi, supaya Pak Kadir faham betul-betul pendirian kita, supaya dia tak buat andaian dan tuduhan jahat lagi. Yang di-Pertuan Agong sudah titah bahawa keadaan politik dan kerajaan perlu stabil, tapi PH masih mahu jatuhkan kerajaan dengan membeli ahli parlimen PN. Dan jikapun PH cukup nombor itu adalah tipis dan kerajaan PH 2.0 adalah kurang stabil. Lompat seorang dua saja, kerajaan akan tukar tangan lagi. Oleh itu, Yang di-Pertuan Agong boleh gunakan kebijaksanaan dan kuasa baginda untuk bubarkan parlimen bagi menyelesaikan masalah ketidakstabilan politik negara. Dan pada masa itu, BN sedia turun ke padang untuk lawan PH dalam PRU. Itulah maksud kita. Kita sokong kerajaan PN hingga PRU 15. Tapi, jika PH buat hal lagi, BN sedia menghadapi PRU supaya kestabilan politik dapat dipulihkan. Supaya kerajaan cukup stabil menghadapi dan melawan krisis. Adan faham, Pak Kadir, apa yang Pak Kadir takut dengan PRU? Yang jelas di dalam penulisan Najib ialah 1. Kami sokong PN sehingga PRU 15. Yang bermakna, kami, sama ada BN, UMNO, maupun rakan sekutu, menyokong kerjasama Muafakat Nasional, MN, dengan Parti Bersatu, yang mana kerjasama ini dinamakan sebagai Perikatan Nasional, PN. 2. Sokongan ini sehingga PRU ke-15. 3. Tidak akan ada penentangan terhadap Bersatu sehingga PRU 15. 4. Kami cukup kuat dan yakin untuk menghadapi PRU 15 jika diadakan di waktu terdekat. Walau bagaimanapun, terdapat maksud yang tersirat yang tidak dinyatakan dengan jelas di sebalik penjelasan Najib itu. Yang tersirat ialah 1. Sokongan ini sehingga tibanya PRU 15 sahaja. Apabila tiba PRU 15, kami akan membawa haluan kami sendiri. 2. Terpulanglah bagaimana Parti Bersatu untuk menghadapi PRU 15 nanti. 3. Walaupun kami tidak menentang Bersatu sekarang, kami lebih berminat kepada fresh start, permulaan baru, dengan cara adanya PRU, kerana kami sememangnya sedang kuat sekarang.
Perkara ini dapat dilihat di Facebook milik Najib, di mana beliau berulang kali menulis atau bertanya di dalam hantaran-hantaran Facebook beliau dengan ayat yang bermaksud, "Adakah anda berani?" Persoalan sekarang. 1. Jika maksud tersirat ini benar, apakah nasib Bersatu di dalam PRU 15 nanti? 2. Jika benar Bersatu bergerak bersendirian, tanpa MN atau rakan lama di PH, mampukah Bersatu menang sebagaimana PRU 14? 3. Dikala Bersatu di dalam perpecahan, berapa ramaikah ahli yang masih bersama atau menyokong Bersatu? Mungkin di atas kertas, keahlian bilangannya tak banyak berubah kerana cuma ditolak 5 orang saja, tetapi bagaimana dengan sokongan di atas kertas undi? 4. Gagahkah Bersatu tanpa Auratun Mahathir?